Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Analisis Awani bersama saya Zulfitri Yusof. Malam ni kita nak bercerita mengenai bidang keusahawanan dan juga bagaimana kalau di hujung minggu ni ramai yang mungkin melihat ataupun betul-betul tunggu aktiviti-aktiviti hujung minggu yang bakal dijalankan, dan free market tu merupakan salah satu perkara yang menjadi perhatian masyarakat pada hari ini. Saya ingin berkongsikan mengenai free market yang bakal berlangsung pada hari Ahad ini, dan saya bukan setakat bercerita mengenai acara yang bakal dilangsungkan pada hujung minggu ini, tapi bagaimana keusahawanan itu sendiri mampu menggerakkan aktiviti-aktiviti yang bukan sahaja memberikan pulangan semula kepada masyarakat, akan tetapi memberikan refleksi bagaimana gabungan usahawan-usahawan dalam satu payung dan juga satu platform yang kukuh mampu menjelmakan ataupun mampu menghasil ataupun mencipta peluang-peluang yang lain yang mungkin kita rasa mungkin sikit sebanyak baru dan juga boleh dikembangkan lagi. Itu yang kita bincangkan bersama dengan tiga orang pakar saya pada hari ini, masing-masing daripada Persatuan Usahawan Malaysia Sparks. Saya bersama dengan Presidennya Camilla Tan Sri Yaakob, dan di sebelah beliau merupakan Exco Persatuan Marina Kenis, dan juga Sheikh Faizal Sheikh Mansur merupakan penolong setiausaha Persatuan Usahawan Malaysia Sparks bersama saya pada malam ini. Kita tadi sebelum kita bermula kita bercerita mengenai marketing word of mouth dan yang memang anda pelopori dan juga menjadi antara gurunya di Malaysia. Tetapi sebelum kita bermula dengan sesuatu yang lebih besar dan kita bercerita mengenai keusahawanan di Malaysia ini, mungkin kita bermula dengan sesuatu yang mungkin mendapat perhatian ataupun lebih seksi di kalangan penonton kita. Kalau kita cerita pasal free market tu, perkara percuma yang diberikan kepada masyarakat dan sebagainya, mungkin dapat dikongsikan sendiri apa yang bakal berlangsung di kalau tidak salah saya di Seri Kembangan pada hujung minggu ini. Camilla, kalau boleh mulakan. Free market ni akan diadakan hari Ahad, dijalankan untuk 2 jam sahaja. Tetapi konsepnya adalah, ada orang kata pelik, tetapi oleh kerana kita balik pada asal, memberi barang dengan tanpa apa-apa kondisi. Bermakna sesiapa yang datang, you boleh ambil barang-barang tu dengan free, bermakna FREE, dengan percuma. Free percuma kan? Ya, ini satu konsep yang dah lama, dah memang ada daripada asal kampung, tapi dah lupa bila sampai ke bandar. So bermakna kita sharing and giving dengan tak ada kita apa-apa, tak ada had, maknanya kita beri sahaja. Kalau kita kata mengenai pasar percuma ini, kalau tidak silap, kalau di social media ataupun di kalangan rakan-rakan, ini bukanlah satu inisiatif yang baru. Sudah digerakkan melalui penduduk setempat, melalui komuniti di mana mereka berkongsikan barang-barang percuma mereka pada hujung minggu, dan ada sistem barter dan sebagainya. Akan tapi apa berbezanya dengan free market yang dianjurkan oleh Sparks ini? Kerana saya difahamkan ianya adalah temanya adalah back to school. Ya, sekarang mungkin cuti sekolah, tapi dalam beberapa minggu lagi ibu bapa akan sibuk untuk memberikan peralatan sekolah. Dan kalau kita cerita mengenai free dan inisiatif yang dilakukan ini sebegini, kita mungkin kata ini adalah inisiatif yang berbentuk kebajikan semata-mata. Tapi apa yang berlaku sebenarnya yang dianjurkan oleh Sparks ini? Mungkin Marina boleh berkongsi. Ya, what we want to be doing di sini, kita nak para usahawan, alright, because sebagai usahawan ni kita banyak kita punya fokus tentunya untuk make profits, tetapi apa yang kita bawa sini, kita bawa usahawan dalam semangat untuk memberi ni. Alright, tu pasal bila kita buat free market sebegini, alright, what we do is we get the best. Kita meraihkan anak-anak ni. Alright, siapa-siapa yang underprivileged ni, kita meraihkan dia, kita beri yang terbaik dari segi barangan. Alright, some of them barang-barangannya adalah barangan-barangan baru, kebanyakannya. Itu beza dia. Right, banyak yang actually pergi keluar dan beli barangan-barangan baru dari Maidin, and kita memang tahu because dengan peningkatan kos sara hidup yang tinggi sekarang ni, right, kita perlukan membantu golongan begini. Right, that's why kita buat back to school punya tema. Dan difahamkan terbahagi kepada 2 sesi, 2 jam sahaja, tapi terbahagi kepada 2 sesi. Satu sesi yang kita kata jemputan, dan juga satu lagi terbuka kepada umum. Mungkin boleh kongsikan? Ya, kita mula pada pukul 9, setengah jam atau 40 minit gitu, kita berikan kepada visitor kita yang datang daripada Baitul Fiqh, ya, makna ini orang kurang upaya, homeless, ya, underprivileged. Dia orang akan dibawa dengan satu bas daripada bandar ke Swan South, dan diberi masuk itu hanya untuk dia orang sahaja, di mana dia orang bebas mengambil apa saja yang dia suka. Lepas itu dia orang, kita akan berhenti
dan kita bukakan kepada publik pula. Itu cara Dan ini. kalau mungkin kita boleh dapat naikkan grafiknya, free market back to school items ini akan berlangsung di One South Street Mall di Seri Kembangan pada hujung minggu ini 7 Disember 9.30 hingga 11.30 pagi. Yes. Mungkin boleh terus melihat saja maklumat yang tertera di kaca TV. Dan tadi kita banyak menyebut mengenai daripada awal percuma dan ini bukanlah satu bentuk kebajikan semata-mata, tapi lebih besar daripada itu. Kalau dah semuanya percuma tapi ada usahawan dekat situ, mana datangnya untung? Apa relevannya kita buatkan free market ni? Dan tadi saya menyebut mengenai gabungan usahawan itu dapat dipermudahkan kalau ada satu platform dan juga satu payung yang lebih menyeluruh. Mungkin Syekh mungkin dapat membantu pemahaman kita. Percuma keusahawanan, usahawan perlukan profit. Tapi buat aktiviti percuma, bagaimana itu kita dapat fahami? Kita sebagai usahawan, saya sendiri sebagai usahawan, kita terlalu sibuk macam Marina kata tadi, terlalu sibuk mementingkan kepada keuntungan. We never think about giving back. So this is an opportunity, peluang untuk kita untuk memberi kembali. So kita lupakan semua pasal duit ni. It's a time for us to give back. So kita memberi secara rela, suka hati. Kalau barang kita tak ada, kita cari barang untuk kita bagi. You know, this kind of things yang yang patut ada dalam diri semua usahawan. Kira macam kita pun dalam Islam kita ada zakat. Pemurnian rezeki kita tu is to give back. So kita openkan kepada semua, you know. So it's all about giving back. Okey. Kalau kita bercerita ni menyumbang semula kepada masyarakat atau orang atau perkara seumpamanya, banyak yang kita dengar. Tetapi dalam masa sama, usahawan tetap usahawan dan kita melihat bahawa bagaimana ini dapat dimanfaatkan untuk semua, bukan sahaja kepada masyarakat, tapi membina rangkaian di kalangan usahawan itu sendiri juga penting juga. Dan bagaimana itu dalam kondisi sekarang ini, kita bercerita kos sara hidup tinggi, kita bercerita bagaimana usahawan juga boleh mencipta peluang dengan cara begini. Itu kita bincang selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam analisis Awani selepas ini. Okey, seronok berborak sebenarnya semasa kita berhenti rehat seketika tadi, dan kita masih lagi bersama dengan 3 wakil daripada Sparks. Mereka akan menganjurkan free market pada hujung minggu ini di Seri Kembangan. Tapi perbincangan kita bukan sekadar pasal percuma itu pada hujung minggu ini. Kita ingin melihat lebih lagi daripada itu. Kerana tadi Marina ada mengatakan bahawa sekarang ni kos sara hidup makin tinggi, dan ramai yang mengatakan bahawa bila kos sara hidup lebih tinggi, kita mahu mencari lebih wang untuk memastikan bahawa banyak simpanan kita di hujung bulan, dan kita lihat ramai yang mula menceburkan diri dalam bidang keusahawanan secara kecil-kecilan, baik di Instagram mahu ke Facebook dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana kita melihat bahawa ini perlu dibantu, dan kita melihat bahawa menjadi usahawan hari ini bukan sekadar untuk mencipta keuntungan semata, tetapi berkongsi daripada segi ilmu, daripada segi kepakaran, dan juga berkongsi daripada segi keuntungan yang ada. Bagaimana ini menjadi filosofi ataupun menjadi falsafah daripada Sparks dan juga rakan-rakan yang lain? Dalam dunia usahawan sekarang, bukan macam dulu. It's not like before. Today you must have a balance. In business, you cannot be. Once upon a time, it's profit oriented. Now it's not. It's actually more human oriented, because you must have that factor of balance between being a human being dan menjadi seorang usahawan. Because when usahawan only, you're very geared to profit. Tapi as a human being, you must understand that before you become an entrepreneur, you are a human being first. Di situlah kita we go for the heart. Okay, where as what Sheikh was saying, that kita we are not successful today kalau masyarakat tak support kita. So therefore we must give back to masyarakat, because without them we are nothing. So itulah konsepnya di situ. So puncanya of course benda ni bermula dengan kita punya organisation or word of mouth marketing, Root Warmers, di mana kita bekerja dengan sebagai team, sebagai community, di mana kita tolong bantu memasarkan perniagaan orang lain. Dan di situ kita mesti ada rela dengan dan redha membuat kerja macam gitu, because it comes back to you. Ini the spirit of giving. Ni bukan saja memberi, tetapi you get rewarded daripada katakan daripada segi lain. Doesn't have to be money all the time. Doesn't have to be. So the network will support you in terms of kind.
in terms of relationship, in terms of the betterment. This one will all add to your business. Kita jangan lupa that part. Tapi konfliknya, kalau kita di Malaysia, kita sering berkata bahawa kalau keusahawanan, untuk menjadi usahawan, kita perlukan inisiatif yang datang daripada kerajaan, daripada agensi-agensi khususnya. Dan untuk bermula sendiri dan juga untuk apatah lagi untuk mengatakan bahawa menyumbang sebulan kepada masyarakat, itu sesuatu yang secara jujurnya agak tidak popular di kalangan usahawan sendiri. Kena diakui juga perkara itu. Mungkin pandangan Marina ataupun Camilla untuk ulas perkara ini. Kita boleh kata menyumbang sebulan kepada masyarakat, tapi realitinya di Malaysia, kita bercerita mengenai ekosistem usahawan yang mungkin masih lagi memerlukan inisiatif, masih lagi memerlukan bantuan dan sebagainya. Bagaimana? Apa yang kita ada dalam organisasi Rootwarmers yang kami jalankan sekarang ni, kita ada budaya tolong-menolong. Right, budaya giving, budaya memberi dari segi bisnes, dari segi support dan sebagainya. So bila kita jalankan aktiviti di dalam NGO, kita bawa spirit yang sama, kita bawa budaya yang sama ke sini. Alright, sebab saya adalah seorang setiausaha syarikat dan berdasarkan pengalaman saya selama lebih daripada 18 tahun dalam bidang ni, saya dapati usahawan yang paling banyak memberi, and saya ada testimoni yang back these facts, adalah orang yang paling berjaya. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana ini menjadi pembudayaan yang mudah untuk usahawan kita di Malaysia? Kalau berdasarkan testimoni dan juga berdasarkan realiti semasanya. Dan juga kita membuat sikit sebanyak perbandingan Malaysia dan juga beberapa negara lain, Singapura contohnya. Mungkin kondisinya berbeza. Bagaimana kalau dilihat dari cara itu? Kalau kita nak katakan, jadikan satu habit of giving, bermakna, I think itu yang you tanya. Bermakna habit of giving ni mesti di-inculcate sebagai satu sistem dia orang belajar. Dan dia orang dididik. Memikir seperti itu. Ini sebenarnya adalah satu cara berfikir. Satu habit of living. Di mana you must think beyond yourself. It's no more about you yourself anymore. You tak boleh survive alone dalam dunia berniaga ni. One is a lonely number, we say, kan. So you have to work with other people. Tetapi kita nak orang bekerja dengan kita, kita pun mesti ada perasaan katakan empathy bagi dia orang. Dan kita mesti tahu apa perasaan dia dan kita mesti kenangkan tu semua sekali bila kita jadi seorang usahawan. Because today tak boleh. When I was an entrepreneur, yes, it was money, profit. It's nothing else. Don't talk about anything else. Tapi sekarang, I see dengan budaya kita yang baru should be collaboration, bekerjasama di antara semua bangsa. It's the whole of Malaysia should work together because only in that way we will survive together. We will succeed together. Itu dia. Syekh, itu yang dialami ataupun itu yang dijumpai dalam rakan-rakan bisnes yang lain? Macam saya adalah seorang publisher, book publisher. So we need support, networking, marketing team for us, especially kalau macam yang solopreneur, yang small time business people, yang baru nak start. You need a network to support you and to have the network of people who is like-minded, yang who is macam it's all about giving than anything else. Bila kita ada a network of people who is all on the same wavelength, kata. So bila kita cakap lain, kita punya network lain. So bila kita buat aktiviti bersama, it's something refreshing. Then pulangan dia memang so far lebih banyak lagi sebenarnya. Alhamdulillah. So far, you don't really see it in monetary, not necessarily in monetary terms, but semuanya dipermudahkan. Cara kerja mudah dan sebagainya. Okey, saya mungkin ada sikit skeptikal lagi, tapi selepas ni saya nak berhenti lihat seketika dahulu dan selepas ni kita nak hapuskan skeptikal saya itu sikit sebanyak. Kerana, ya benar, kita mungkin boleh melakukan sebegini dengan rakan niaga yang lebih kuat dengan kerjasama yang lebih baik. Akan tetapi untuk memberi semula kepada masyarakat itu, usahawan juga perlukan inisiatif. Inisiatif tidak seperti bentuk keuangan semata, tapi sistem dan juga pembudayaan itu, bagaimana ini dapat dipermudah dan diperbanyakkan lagi. Sudah tentu usahawan tidak boleh terhadap NGO. NGO juga perlu bekerjasama dengan stakeholder-stakeholder yang lain. Bagaimana itu kita nampak di masa akan datang atau apa cabarannya, itu kita bincang lepas ni. Kita berhenti lihat seketika dahulu.
Okey, bertemu lagi kita dalam analisis awal ni. Tadi sebelum berhenti lihat, saya kata saya skeptikal lagi. Orang kata macam keusahawanan dan juga menyumbang semula kepada masyarakat. Ya, mungkin dapat lebih lagi keuntungan dengan cara yang berbeza. Akan tetapi, kita perlukan juga insentif yang dalam bentuk yang lain. Perlukan galakan-galakan yang mungkin perlu dipermudahkan. Kerana dalam konsep yang sebegini, sukar untuk meyakinkan mereka yang di luar lingkungan itu. NGO seperti Sparks dan sebagainya mungkin mudah, ahlinya beratus orang tu mungkin dah faham. Tapi bagaimana kita nak pastikan bahawa di masa akan datang ini dapat diterima dengan lebih baik lagi? Bagaimana itu? Apa lagi diperlukan? Apa lagi insentif diperlukan sebenarnya? Inisiatif aside, kita mesti understand dunia bisnes sekarang. Kita competitors berlambak. Alright. So now, what makes your business special kalau you want to go into that sector? So you have to understand. Sekarang tak boleh kita, as I said, profit oriented. Now you must think of your customer first, your service, what you can do to make them happy. So sekarang kita revolution in business is coming in. There's a development in konsepsi kita jalankan bisnes kita. Because those days are gone. Di mana kita banyak ni kita upselling ni senang. Mana I go sell to everybody. Tetapi lama-lama orang penat nak jumpa kita. So the best way is to find out how can I help you? How can I help your business to grow? How can I service you better? Begitu patut caranya. Di situ barulah orang kenangkan, oh, di sini adalah cara lain, healthy, very refreshing way of doing business. Di situlah mula kepercayaannya dan kita deliver, bukan kita cakap saja, kita deliver in that way. So this helps the community to understand that there are people yang kita more customer oriented, more service oriented for the customer. They come first, not the business, not the profit. Dan bagaimana kita melihat itu diterima baik di Malaysia? Kalau skala 1 sampai 5, di mana kita sekarang dah berapa banyak lagi kita boleh lakukan untuk kita penuhi potensi itu secara maksimum? Try that. Okey, bagi saya tengok keusahawanan dalam Malaysia dan ini berdasarkan my observation. Everybody is into selling mode. Alright, so what sets you apart from other competitors? Right, so that's why bila kita jemput macam saya ada usahawan di bawah jagaan saya jemput mereka datang participate dalam event sebegini untuk customer engagement. Alright, so customer engagement, because customer engagement is very very important. Alright, dalam saya setuju dengan apa yang Puan Camelia cakap tadi. Dalam dunia keusahawanan sekarang, people will compete with price. Tetapi what sets you apart from others is the way you engage with your customer. So this is business relationship punya engagement we are talking about. And ramai antara usahawan yang saya jemput juga adalah those yang buat pakaian. So they want to get to know the community. It's time to give back. Because normally bila kita cakap pasal giving ni, cuma di tahap korporat. Meaning to say when we talk about corporate social responsibility, CSR, cuma di bahagian-bahagian korporat. Tetapi apa yang Suruhanjaya Syarikat Malaysia sekarang cuba nak tekankan ialah syarikat-syarikat SME juga participate in this. Kalau kita melihat, kalau ambil contoh daripada free market ini sendiri, bila kita kata, kita nak buat event di mana menyumbang semula kepada masyarakat, semuanya free, tak ada keuntungan dan sebagainya, respon yang diterima bagaimana? Sebab mungkin dia kata macam mungkin sikit je kot, ataupun mungkin mereka yang betul-betul perlukan publicity dalam sudut itu yang benar-benar kehadapan, atau itu tidak benar sama sekali? Tidak benar. It's overwhelming. Kalau you tengok senarai usahawan yang tampil ke hadapan, you'll be amazed. Sebagai contohnya, kita ada usahawan dalam bidang pelancongan, World Travel Ambassador, which is the participant to event ini. The moment kita kata, di saat kita kata kita perlukan bantuan, bas siap untuk kanak-kanak daripada Baitul That's right. Tak ada So soal pun. tidak ada soal. Semua orang ke depan. What do you need? Sebagai pengunjung mungkin akan datang nanti, apa yang ditawarkan kepada kami yang mungkin akan memilih barang-barang percuma ini? Memilih bukan saja mengambil saja. Bagaimana? Ya. Amazing, barang-barangnya aku semangat. Tadi seperti yang kita bincang tadi, kata barang-barang yang pelik, barang-barang yang baru, barang-barang yang second hand, tapi semua barang yang boleh dipakai. Contohnya? We have toys, we have school bags, we have school clothing, we have Barbie dolls, we have toys, we have food, we have what else? So many We have things. the tree of giving. Tree of giving. We have a giving tree. We're going to put all the presents kan for the kids to take. Kan, sebagai anak-anak, bila I tunjuk dekat anak I sendiri, kan dia rasa excited. Mama, can I really take this? I kata yes, you just have to ask. Kan? So, Okey, itu Ariahat nanti. Tapi saya nak memandang ke hadapan juga. Kerana ini, kalau free market yang bakal dijalankan di Seri Kembangan ini,
kalau tidak salah saya adalah kali pertama dianjurkan oleh Spark sendiri. Spark saya. Dan Ya, bagaimana kita nak melihat bahawa bagaimana kita dapat anjurkan aktiviti-aktiviti ini yang lebih galak lagi di masa akan datang, partisipasi yang lebih banyak lagi, dan juga mungkin cara pendekatan yang lebih ekstrim dan untuk sampai ke golongan asasnya. Syekh, bagaimana kita melihat ke hadapan? Well, kita tengok apa yang jadi pada Sunday ni. Sekarang pun kita dapat feedback, kita dapat ada orang lain yang ingin bekerjasama dengan kita untuk masa akan datang. Memang dah ada pun. So insyaAllah we will be doing it. I don't know whether we are up for it to make it, But it's all about giving. Ramai memang ada yang memang interested untuk. So we can plan for it. And itulah ini titik things. permulaan Yeah. because we are testing the market, tengok macam mana reaksi community terhadap apa yang kita cuba buat, perkara baik yang kita cuba buat ni. Tetapi dalam masa hadapan jika sangat menggalakkan, we gonna make this a budaya. It has to be. Ini mesti menjadi satu budaya di kalangan SME. And ini sangat penting because we don't have to wait for the government. Kita tak boleh menuding jari ke situ. Menunggu saja. Yes, menunggu. Tak, kita kena ambil action. Kita yang mengambil tindakan tu. Kita selalu tanya. Dan daya saing itu ada di kalangan usahawan SME kita khususnya pada hari ini. Dan bagaimana Kamila melihat untuk masa akan datang, ini boleh diperbanyakkan lagi dan juga difahami dengan lebih mudah. Bukan sahaja di kalangan usahawan SME, usahawan-usahawan kita, tetapi komuniti dan juga masyarakat di luar sana. Bagaimana kita melihat di masa akan datang? Oh, insyaAllah. I'm looking for the best community dalam apa cara budaya, this budaya of giving and the budaya of working together, collaboration, cooperation di antara satu sama lain. There is no other way as far as I'm concerned. 30 years venture capitalism, I did that, and it was always kata struggle, fighting, but you can't survive like that lama-lama. So we have to work. There's no actually ultimatum. Kita is we must collaborate and work together. So the community at large must be educated, and we promise you when you come to the free market, we want to give you the best. We're not giving to you second hand. It's always the best. Dan itu permulaan dan mungkin banyak lagi perkara yang kita boleh bincangkan selepas ini. Itu saja masa yang kita ada untuk hari ini, untuk malam ini. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Analisis Awani. Anda boleh teruskan bersama kami di platform media sosial kami atau boleh juga tanya soalan dekat mana nak ke free market yang bakal dianjurkan pada hujung minggu ini. Free market back to school items di mana akan berlangsung di One South Street Mall di Sri Kembangan dari pukul 9.30 pagi hingga 11.30 pagi 11.30 pagi 2 jam saja berlangsung di sana. Semuanya percuma. Anda boleh mengambil peluang ini untuk khususnya kepada mereka yang ingin kembali ke sekolah, back to school. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Analisis Awani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Terima kasih. Okay, thank you.